Selamat sejahtera kepada penonton. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek EDUP 3093. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, iaitu Wisnukam Anadio, Gilbert Empeni, Amaluddin bin Muhammad Solah. Berikut merupakan soalan tugasan yang diberi. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? FPK merupakan falsafah pendidikan negara, iaitu FPN yang diberi nama baharu. FPK merupakan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia dan ianya bertujuan bagi melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kita akan masuk kepada elemen falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan ialah satu usaha yang berterusan. Yang kedua, memperkembangkan lagi potensi individu. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Yang keempat, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang keenam, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang ketujuh, melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Yang ke-8, rakyat yang bertanggungjawab. Yang ke-9, rakyat yang berketerampilan. Dan yang terakhir iaitu yang ke-10, berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya ialah laporan penyata Razak berkaitan dengan falsafah pendidikan guru. Yang pertama, bahasa Melayu bahasa kebangsaan, iaitu dijadikan sebagai pengantar di dalam pendidikan. Seterusnya, guru mengembangkan sistem pendidikan. Guru memainkan peranan penting dalam memperluaskan cabang-cabang pendidikan secara menyeluruh daripada pelbagai aspek seperti jasmani, emosi, rohani, sosial serta intelek. Yang ketiga ialah guru memelihara keharmonian masyarakat, di mana guru menjadi ejen yang penting dalam memastikan masyarakat hidup aman bersatu padu tanpa ada sebarang pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat seharian. Yang keempat ialah guru merupakan ejen merapatkan jurang perbezaan antara kaum, di mana menerusi pendidikan, guru memberikan pendidikan yang sama rata bagi memastikan semua kaum yang berada di Malaysia mendapat pendidikan yang sama rata. Bukan sebuah masyarakat yang seimbang dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya. Falsafah pendidikan guru menerusi laporan Rahman Talib 1960-an. Berdasarkan laporan ini, ia menyatakan bahawa guru menjamin perkembangan individu dari aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek seseorang pelajar. Hal ini bermakna seseorang guru memainkan peranan penting dalam membangunkan untuk melahirkan individu yang seimbang daripada pelbagai aspek. Guru memastikan wujud penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa pengantar yang digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga ialah guru memelihara masyarakat bersatu padu. Guru berperanan penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang
bersatu hati serta jiwa menerusi pendidikan dengan nilai moral dan etika ke dalam diri setiap orang pelajar. Ialah Akta Pelajaran 1961 berkaitan falsafah pendidikan guru. Di dalam akta ini, ia menyatakan bahawa guru menjamin perkembangan individu dengan meningkatkan kadar usia untuk melanjutkan pelajaran iaitu dari 9 tahun ke 11 tahun. Hal ini kerana perkembangan setiap orang pelajar adalah berbeza yang akan membimbing dan membantu pelajar untuk meningkatkan perkembangan diri mereka dari satu tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi. Kedua dalam akta ini ialah guru memelihara masyarakat berdisiplin melalui pengukuhan pendidikan kerohanian, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral yang diajarkan di sekolah dapat meningkatkan disiplin diri pelajar kerana penerapan etika dan nilai-nilai murni yang lebih positif dan berakhlak. Menurut laporan Aminuddin Baki 1964 berkaitan falsafah pendidikan guru, beliau menyatakan guru perlu meningkatkan kemahiran profesional, memastikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru lebih berkesan dan berkualiti kepada semua pelajar. Selain itu ialah guru adalah pembentuk masyarakat dan negara. Hal ini kerana oleh guru dapat mempengaruhi sesebuah masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Hal ini kerana pendidikan merupakan sesuatu yang amatlah penting dalam kehidupan manusia dalam memajukan serta mengembangkan lagi kehidupan dari pelbagai aspek. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 berkaitan dengan falsafah pendidikan guru. Yang pertama, laporan ini mengatakan bahawa guru merupakan ejen mempromosikan warisan budaya dan identiti masyarakat serta subjek yang diajarkannya di sekolah. Yang kedua ialah guru menjadi penggerak pemodenan masyarakat. Guru memainkan peranan penting dalam memajukan masyarakat setempat kerana dengan adanya ilmu yang bermanfaat, sesebuah masyarakat dapat mereka serta bukan jalan penyelesaian untuk keluar daripada kelompok kemiskinan yang membelenggu diri mereka. Yang ketiga ialah guru perlu menyertai kursus peningkatan kemahiran kendiri. Hal ini bagi meningkatkan lagi mutu dan kualiti seseorang guru agar pendidikan yang disampaikan lebih berkesan serta berkualiti sejajar dengan hasrat dan misi falsafah pendidikan kebangsaan negara. Menurut Akta Pendidikan 1996 berkaitan dengan falsafah pendidikan guru, ia memperihalkan dasar dan kelayakan seorang guru, di mana kriteria seorang guru telah ditetapkan di dalam akta ini. Yang kedua ialah susur atur kurikulum pendidikan guru, iaitu terima oleh guru haruslah mengikut peredaran semasa agar ilmu yang disampaikan tidaklah terlalu lama agar pelajar-pelajar di sekolah tidak ketinggalan dari aspek kurikulum. Yang ketiga ialah standard asas profesional guru. Seseorang guru perlulah mencapai standard asas dalam profesi mereka sebagai seorang guru agar kualiti perkhidmatan guru selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah penyelidikan dan pembangunan profesional guru, iaitu bagi meningkatkan kadar kemahiran guru dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Yang kelima ialah guru mencerminkan nilai asas yang dipegang sistem pendidikan negara, iaitu guru menjadi lambang kepada kualiti pendidikan di sekolah serta hasrat, misi dan visi Kementerian Pendidikan Malaysia selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara.
Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada sistem pendidikan sebelum merdeka. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita lihat apa yang berlaku pada pendidikan sebelum merdeka. Yang pertama, sistem pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok, pendidikannya tidak formal yang diadakan di surau ataupun madrasah. Dan pendidikan pondok juga tidak mempunyai yuran pengajian. Dan kaedah pembelajaran tersebut adalah secara hafalan dan murid pada masa tersebut mempelajari Al-Quran dan tajwid dengan bertafsir Al-Quran, hadis, pengajian fikah dan tauhid. Seterusnya adalah pendidikan vernakula. Sekolah vernakula merujuk kepada sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran. Pihak Inggeris pada masa tersebut telah mengamalkan dasar yang menentukan kaum Melayu, Cina dan India untuk tidak bersatu sebelum mencapai merdeka lagi. Berikut merupakan sekolah vernakula. Yang pertama, sekolah vernakula Melayu. Yang kedua, sekolah vernakula Cina. Yang ketiga, sekolah vernakula Tamil. Yang keempat, sekolah vernakula Inggeris. Dan yang terakhir adalah sekolah vernakula agama. Seterusnya kita beralih kepada sistem pendidikan selepas merdeka dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, laporan Penyata Razak pada 1956. Ianya bertujuan untuk menyemak dasar pendidikan tanah Melayu, merubuhkan sistem pendidikan kebangsaan dan mengkaji semula struktur pendidikan negara. Dan cadangan pada laporan tersebut adalah kedudukan darjah naik kepada tingkatan 3 secara automatik, dan pendidikan di sekolah rendah adalah percuma, pendidikan vokasional diperkasakan dan sekolah rendah menjadi sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya adalah laporan Aminuddin Baki pada 1964, dan ianya bertujuan adalah untuk menyelidik sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan untuk sekolah rendah bagi mengganti sekolah pengajian tinggi yang telah dimasukkan. Dan ini juga untuk memastikan keperluan tenaga manusia dapat dipenuhi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan cadangan pada laporan tersebut adalah untuk menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian, sekolah teknik diperkenalkan, umur berhenti sekolah telah dilanjutkan sehingga 15 tahun, dan pelajar sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Seterusnya adalah laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Dan matlamatnya adalah untuk matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan ketika itu untuk dikaji semula. Yang kedua, memastikan keperluan tenaga rakyat dipenuhi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Seterusnya adalah menekankan perpaduan negara dan pembangunan aspek sosial, ekonomi dan politik melalui pendidikan. Seterusnya adalah Akta Pendidikan 1996. Akta tersebut adalah menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu, dan ianya juga menjadi garis panduan dan rujukan utama pelaksanaan pendidikan sejajar dengan perubahan masa. Menurut Awang Sarian 2004, beliau telah menjelaskan bahawa pembangunan budaya ekonomi, politik, perundangan dan bahasa negara merupakan faktor penting dalam membina sebuah negara baharu. Hai kawan-kawan, kita kenali bagaimanakah sistem pendidikan masa kini. Sistem pendidikan masa kini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, pelan induk pembangunan pendidikan yang bermula pada tahun 2006 hingga 2010, dan yang kedua ialah pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 2025. Dan yang ketiga ialah Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan induk pembangunan pendidikan bertujuan meningkatkan keupayaan, pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Yang kedua ialah menangani ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif.
agar tidak berlaku monopoli dan pemusatan ekonomi oleh sesuatu kaum sahaja. Dengan ini, ekonomi dan sosial dapat disamaratakan kepada semua kaum yang berada di Malaysia. Ini ialah 6 teras pelan induk pembangunan pendidikan. Membina negara bangsa, iaitu melahirkan warga negara yang mempunyai semangat patriotik, cinta akan negara, menyanjung warisan budaya dan bahasa Melayu pada kedudukan yang tinggi sebagai bahasa pengantar. Yang kedua ialah membangunkan modal insan, iaitu melahirkan modal insan yang menguasai ilmu secara meluas, mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berakhlak mulia dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan negara menjelang tahun 2020. Yang ketiga ialah memperkasa sekolah kebangsaan, iaitu untuk memastikan sekolah ini beraspirasi nasional, cemerlang dalam pelbagai bidang, mempunyai infrastruktur yang lengkap dan berfungsi dengan baik, serta dapat memupuk perpaduan di antara kalangan murid yang berbilang bangsa dan kaum. Yang keempat ialah merapatkan jurang pendidikan di antara murid. Pendidikan memastikan sekolah dan pelajar mempunyai peluang yang sama rata, tanpa ada seorang pun yang ketinggalan untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kurikulum. Ialah memartabatkan profesi keguruan bagi memastikan guru lebih kreatif, inovatif dan menjadi sistem penyampaian pembelajaran dan pengajaran yang efektif, menarik dan menyeronokkan kepada pelajar di sekolah. Dan yang terakhir ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Hal ini dengan mewujudkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia seperti sistem pendidikan di Finland bagi melahirkan murid yang lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. 5 aspirasi utama di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada equity, perpaduan, kecekapan, akses dan kualiti. Tahukah anda di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia terdapat 3 peringkat gelombang, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015 ialah menambah baik sistem pendidikan negara dari segi peningkatan kualiti pendidikan, kepimpinan sekolah, kualiti guru yang mengajar di sekolah dan literasi penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala pada gelombang kedua pula ialah pada fasa gelombang kedua, iaitu tahun 2016 dan 2020 melibatkan penstrukturan semula, iaitu pergerakan guru-guru dan guru besar kepada pakej kerjaya baru yang lebih meluas dalam bidang pendidikan negara. Yang terakhir iaitu gelombang yang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2025, iaitu anjakan kecemerlangan dengan keberkesanan operasi, iaitu guru sekolah menunjukkan prestasi melebihi standard minimum oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini bagi memastikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan bagi mengekalkan kemajuan kendiri ataupun prestasi individu dan sekolah agar sistem pendidikan negara kita tidak dipandang rendah oleh negara luar dan pelajar-pelajar juga mendapat pendidikan yang lebih berkualiti. Terakhir ialah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilaksanakan untuk melahirkan generasi yang fasih digital dan mampu berdaya saing di peringkat global. Antara strategi yang dilaksanakan bagi menjayakan dasar pendidikan digital ini ialah meningkatkan penguasaan murid dalam penggunaan teknologi digital. Guru dan pihak sekolah memberikan pendedahan awal serta pendekatan terhadap peranti digital dan
aplikasi-aplikasi digital bagi meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan teknologi digital di dalam pelajaran. Yang kedua ialah memperkaya kandungan digital yang berkualiti. Kementerian Pendidikan banyak mengeluarkan kandungan-kandungan ilmiah bagi memastikan murid-murid memperolehi kandungan-kandungan digital yang berkualiti dan lebih ke arah pendidikan. Yang ketiga ialah memperkasa kompetensi guru diri dalam menghadiri kursus peningkatan kemahiran profesionalisme guru agar dapat lebih menguasai kaedah penyampaian pembelajaran secara lebih berkualiti dan dapat memberikan pengajaran yang lebih bermakna kepada murid-murid di sekolah. Yang keempat ialah membudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidikan. Berjawatan tinggi yang mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan menggunakan teknologi digital dalam pendidikan seharian bagi menunjukkan contoh yang baik kepada guru-guru di sekolah serta murid-murid di sekolah, memudahkan lagi pembelajaran dan menjadikan teknologi sebagai pemudah cara dalam sistem pendidikan yang dijalani di sekolah. Yang kelima ialah mengupayakan infrastruktur fizikal dan digital, iaitu kerajaan infrastruktur fizikal seperti pencawang elektrik serta memasang keperluan-keperluan teknologi digital seperti komputer di sekolah agar murid lebih terdedah kepada penggunaan digital secara lebih awal dan menyeluruh di kesemua sekolah. Ia ialah memperkukuh jalinan strategik. Pihak Kementerian Pendidikan melakukan hubungan diplomatik yang erat dengan pihak berkepentingan di dalam teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan daya ketersampaian dan penggunaan teknologi digital kepada murid di peringkat sekolah. Hal ini agar tidak ada murid-murid yang terkecuali dan ketinggalan dalam penggunaan teknologi digital di sekolah. Kerajaan dapat melahirkan generasi yang akan datang yang mampu menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang yang lebih mencabar dan mampu mengaplikasikan penggunaan digital dalam kehidupan seharian untuk kebaikan sendiri dan kepentingan masyarakat. Sekarang kita akan beralih kepada perkara berkaitan hubung kait. Hubung kait pertama iaitu dalam laporan Rahman Talib 1960. Perkara yang disentuh adalah berkaitan kewajipan bersekolah. Implikasinya memberi pendidikan yang sama kepada semua murid. Seterusnya, dalam laporan Aminuddin Baki juga menyatakan kemahiran individu amatlah penting yang menuntut peranan penting sebagai seorang guru. Bukan itu sahaja, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 menyebut juga disebut dalam FPK dan FPPG tentang pentingnya peranan masyarakat ini, terutama seorang guru sebagai pendidik. Kesannya, modal insan berakhlak dapat dilahirkan. Akhir sekali, elemen FPK dan FPG masing-masing menyebut berkaitan kehidupan masyarakat yang seimbang selaras perubahan zaman sebagai asas pendidikan cemerlang. Peranan guru amatlah penting agar kesannya murid dapat beradaptasi dengan perubahan dengan melaksanakan dasar pendidikan negara.